Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaan darinya. Kita masih lagi dikurniakan oleh Allah nikmat sihat, nikmat kelapangan dan nikmat kesihatan tubuh badan serta nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita memelihara dan kita menunjukkan tanda syukur kita dengan memperbanyakkan lagi amalan soleh dan menjauhikan daripada perkara-perkara yang apa sahaja boleh mendatangkan kemurkaan dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan haji hajah sekalian yang sedang menonton untuk kuliah Maghrib dalam talian, yakni secara online, boleh terus sama-sama kekal bersama dengan saya dan juga tolong sama-sama sebarkan pautan ini kepada kenalan yang lain serta kumpulan-kumpulan media sosial yang kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan lebih memperluaskan lagi jaringan media kuliah langsung ini untuk manfaat kita bersama. Baik, insyaAllah sebagaimana biasa kita akan sambung lagi kita punya kitab yang baru yang bermula daripada semalam siri yang pertama dan malam ini siri yang kedua, iaitulah kitab yang diberi nama Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, semalam kita dah bincang berkenaan dengan muqaddimah. Imam Ghazali memperingatkan kita niat kita belajar mestilah untuk mencari redha Allah. Jangan kita terpesong daripada itu. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan daripada tiga golongan yang mana menuntut ilmu tetapi satu sahaja yang tepat, iaitulah niat semata-mata redha Allah. Adapun dua golongan lagi adalah golongan yang terpesong, yang mana telah termasuk dalam tipu daya iblis dan syaitan laknatullah. Dan kita dah masuk pada adab yang pertama, bangkit daripada tidur, dan adab yang kedua memasuki ke dalam tandas. Jadi pada malam ni kita akan sambung adab yang ketiga, iaitulah adab-adab berwuduk, mengambil air semayang. Di mana kata-kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila engkau selesai daripada istinja, kita membersihkan najis selepas kita qada hajat, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu disebutkan matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Daripada An-Nasai Ibnu Majah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Imam Ghazali menekankan bersiwak. Siwak ni adalah kita membersihkan mulut, sama ada dengan kita menggunakan kayu sugi, kayu siwak tersebut, ataupun terpakai juga maksud dengan kita menggunakan alatan-alatan dalam kita nak membersihkan mulut. Kerana perkara yang utama adalah bagaimana membersihkan mulut selain daripada apa yang digunakan untuk kita membersihkan mulut. Mungkin kita alatan bersiwak ataupun membersihkan mulut kita tak sama sebagaimana kayu sugi, tetapi alatan berus gigi itu mudah-mudahan mencapai maksud untuk kita membersihkan mulut, gigi daripada bau yang tidak enak. Jadi disebutkan di sini jangan tinggalkan daripada bersiwak, ataupun maksudnya adalah membersihkan mulut daripada perkara yang menyebabkan bau yang tak enak. Kerana di antara kelebihan siwak itu ialah solatun bisiwakin afdalu min sab'ina solatan bila siwak. Satu solat dengan kita bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali solat dengan tidak bersiwak. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Jadi ini dibawakan. Mungkin ada di sini perbahasan status hadis, tapi sebagaimana kita sedia maklum, selagi mana kalau hadis itu berstatuskan dhaif, namun dia tidaklah dhaif yang bersangatan, maka dia boleh diamalkan dalam bab perkara-perkara fadailul a'mal, dalam kelebihan amalan bagi tujuan motivasi. Tidak ada masalah. Dan juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Maksudnya, jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku akan wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali solat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
menunjukkan Nabi memberikan perhatian yang serius untuk menyuruh umat dia untuk bersiwak, membersihkan mulut. Walaupun tidaklah sampai tahap yang wajib. Tapi kalau kita menghadiri solat berjemaah atau di mana-mana tempat yang ada himpunan ramai, kalau bau mulut itu tidak menyenangkan, dia boleh jatuh kepada hukumnya makruh kerana kita menyakiti orang. Bahkan kalau sengaja dah memang bau tu dah terlampau kau sangat, orang bau pun boleh pengsan ataupun boleh khayal habis. Kalah kita panggil hisap gam. Memang sengaja nak menyakiti orang dengan bau yang tak enak yang dah pasti, maka boleh jatuh kepada haram kerana menyakiti orang. Apatah lagi ada dalam satu hadis Nabi SAW yang mana memberi peringatan siapa yang makan bawang maka jangan dekati dengan masjid ini. Maksudnya apa? Bau mulut yang tak enak datang sembahyang berjemaah menyebabkan jemaah lain rasa tak selesa. Ini juga di antara dalil. Bila kita faham, kalaulah dengan bau yang tak enak itu pun statusnya makruh, maka apatah lagi dalam keadaan sekarang ini, iaitulah wabak COVID-19 yang boleh menyebabkan risiko jangkitan, yang mana wabak COVID-19 ini bukan sekadar tak enak menyakiti deria, tetapi dia boleh menyebabkan kematian. Sebab itu ketetapan yang keluar dan daripada perkenan raja-raja bagi setiap negeri kerana agama di bawah bidang kuasa negeri raja-raja untuk meniadakan sebarang aktiviti himpunan di masjid-masjid dengan ketiadaan solat Jumaat serta solat berjemaah di masjid tiada, hanya solat di rumah. Maka itu adalah satu langkah yang mana kita faham daripada maksud hadis tersebut. Kalaulah bau tak enak saja pun Nabi dah tegur, apatah lagi perkara yang boleh mendatangkan risiko ke arah kematian. Maka ini adalah satu perkara yang lebih besar, maka mimba bil aula, lebih-lebih lagi lah untuk kita sama-sama fahami. Serta ada hadis Nabi SAW tentang siwak, umirtu bis siwaki hatta khashitu ayyuktuba alayya. Maksudnya aku selalu diperintahkan siwak oleh Allah, sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atas aku. Riwayat Imam Ahmad. Maka perkara ni perkara bukanlah yang ringan. Walaupun dia bukan yang wajib, tapi dia perkara yang besar, tidak diwajibkan supaya tidak menyusahkan umat. Bayangkan kalau siwak tu wajib, ada membersihkan mulut itu pun wajib. Maka takut nanti banyak kalangan kita ni yang berdosa kerana ambil remeh dan kadang-kadang cuai dalam meninggalkan dari sudut kita membersihkan mulut. Dalam kita berus gigi pun jangan kita kurang daripada paling minima 2 kali. Pagi, awal bangkit tidur dan sebelum tidur. Ini paling minima. Tapi jangan banyak sangat pula, jangan sampai 10 kali nanti tercabut gigi sekadar. Kita panggil dari sudut paling minima 2 kali dan ditambah pada waktu-waktu mulut yang memang sudah dalam keadaan kotor dan berbau. Kemudian adalah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ya Allah aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Ini baca doa pula selepas kita bersiwak. Apa yang disuruh adalah untuk kita dah bangkit tidur tadi tu kan, kita nak mengambil wuduk pula. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum kau masukkan ke dalam bejana bekas air, dan baca olehmu doa. Kalau kita sekarang ni pakai iPad lah. Kalau yang masih lagi pakai ada bekas sekolah bejana, kita masukkan tadi tu, basuh dulu pergelangan tangan kita. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mil wal halakah. Ini doa yang dibacakan. Doa-doa ni adalah kita panggil adab. Kita nak beramal, nak mencantikkan lagi, menambahkan pahala dan fadilat dia. Kalau tak baca tidaklah sampai berdosa, tapi kita tambah baik kualiti hidup kita dengan ada adab yang baik. Maksudnya, ya Allah aku memintakan kau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Kemudian daripada itu hendaklah engkau berniat untuk mengangkat, menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus salah, iaitu kita niat untuk mengambil wuduk, niat untuk dia membolehkan kita semayang. Paling minimal kadang-kadang biasa apa saja niat lah, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala pun boleh, nawaitu raf'al hadath saja aku mengangkat hadas, li istibahati solat, bagi membolehkan aku solat, apa sajalah, atau doa dalam bahasa Melayu tak apa, sebab niat tadi tu lintasan hati, lafaz tadi tu adalah dalam keadaan kita untuk lebih yakin dan sunat supaya kita tidak
ada perasaan ragu-ragu. Kemudian ambil air satu cedok, satu cebok dan berkomoh-komohlah engkau dengannya 3 kali. Komoh-komoh ni jangan sebagai kita peram air kat mulut. Kalau boleh biar ada bunyi sikit. Biar ada bunyi sikit. Jangan kita ambil air macam tak ada, macam bukan komoh-komoh. Itu macam kita peram mulut. Peram air dalam mulut. Bagi bunyi sikit. Dan bersungguh-sungguhlah engkau memutarkan air itu di dalam mulut. Bersungguh-sungguh. Jangan hanya lepas. Dia bersungguh-sungguh. Sehingga sampai ke hujung halqum, bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan komoh-komoh itu. Kerana bimbang air masuk dan boleh jadi makruh. Apatah lagi kalau sengaja, boleh jadi kita batal kita punya puasa. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni ala tiwawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati du'a fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab-Mu Al-Quran dan untuk memperbanyak berzikir kepadamu, dan kukuhkan aku dengan perkataan yang kukuh, la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Kita bersih mulut ni, niat kita supaya apa? Mulut kita bersih, wangi, dalam keadaan kita mudah nak berzikir. Kita baca Quran dalam keadaan nafas yang segar dan diberikan kuatan untuk kita terus menuturkan kata-kata yang memasakkan keimanan dan akidah kita, la ilaha illallah. Itu tujuan dia. Bukan sekadar nak hilang bau pada dunia saja, tapi dengan hilang bau dan mulut kita bersih, suci, supaya kita punya mulut tadi tu mudah dalam kita nak buat ibadah. Kemudian ambil pula air satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu. Dah basuh mulut, masuk air dalam hidung pula. Maka hendaklah engkau beristinsyak, yakni masukkan air dalam hidung dan keluarkan semula. Dan 3 kali, dan baca olehmu doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Mungkin ada yang tak hafal, tak apa, kita tahu dulu. Nanti mudah-mudahan ada kekuatan, ada kecenderungan, azam yang kuat, kita boleh laksanakan. Tapi paling-paling tidak kita, rupanya setiap kali ni ada doa. Ya, ada. Adab tu. Islam ni setiap pergerakan dia, setiap langkah dia, setiap kelakuan dia tadi tu mesti ada zikir ataupun bacaan yang mengingatkan kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ciumkanlah akan hidung aku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Kemudian ambil pula air satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka, maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi. Ni permulaan kepala, biar ada ni tanda hujung pangkal kepala yang tempat tumbuh rambut. Kalau orang tu memang botak licin, maka pada uruf kebiasaan rambut tumbuh itulah kadar dia punya ni, sini. Dan juga sampai tepi sini pastikan ni. Dia punya kadar muka dia yang wajib untuk dibasuh sampailah dagu kita. Kalau yang janggutnya nipis, dia kena pastikan air masuk sentuh ke kulit. Kalau janggutnya tebal, maka cukup dia dengan selati jari-jari dia tadi tu. Selati jari-jari dia tadi tu sekadar menandakan dia telah membasuh bahagian bawah tadi tu. Ini dari segi bujur, dari segi lebarnya pula ialah antara jarak kedua telinganya. Ni sini. Kalau ni ada tempat. Pastikan kalau wanita tu yang rambut dia mungkin panjang sikit, pastikan sini kena air tu masuk. Kena dia punya kulit dia tadi tu. Baik. Mata ni pun pastikan, kadang-kadang kita ni tak ni, hidung ni pun pastikan taklah sampai ke dalam, tapi boleh rasa. Paling-paling tidak kalau kita ratakan, pastikan dalam keadaan kita air tadi kita ratakan tadi tu, jangan kita angkat tangan kita letak balik, sebab basuhan pertama dia boleh jadi mustakmal. Pastikan kita basuh, tak kisah banyak kali kita pusing pun tak apa, selagi mana tangan kita tak angkat, kita letak balik. Jangan. Kalau kita dah basuh sini, tak lengkap lagi, lepas tu kita angkat, ada pula basuh sini, dia jadi mustakmal lah. Sebab terkena air yang telah digunakan. Jadi basuhan kali pertama pastikan. Kalau dua tangan lah, sebab ni tengah pegang kitab dengan mikrofon. Ni secara bincang, secara asas lah. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkan mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para awliyamu, iaitu pada hari kiamat, dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu.
Jadi kesan daripada kita basuh wuduk ni, kita minta kepada Allah, hari kiamat kelak kita bangkit, muka kita bercahaya dengan nur Allah, hidayah daripada Allah. Selain daripada di dunia ni kita memikirkan bagaimana muka nak putih, nak sana putih, sini putih kan, nak cerah sikit. Tak, dunia lah, tak ada masalah. Selagi mana tak bercanggah syarak, tak ada masalah. Tetapi yang paling penting di akhirat, ketika itu kita mahu kita punya muka kita ni bercahaya. Apa maksud tanda muka bercahaya? Maksud dia mendapat perlindungan dan kejayaan di akhirat itu. Tapi kalau muka dia hitam, maka adalah kalangan musuh-musuh Allah. Mereka yang menentang Islam, waktu itu muka mereka hitam, tidak ada cahaya, dan mereka adalah sebagai tanda orang yang akan dikenakan hukuman dan azab daripada Allah. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Kalau janggut yang tebal, macam mana nak tahu janggut tu nipis ke tebal? Kira-kira kalau kita buat macam ni, kita tengok sikit, nampak tak dia punya warna kulit? Kalau nampak warna kulit, dikira janggut tu adalah nipis, maka dia mesti memastikan air tadi tu sampai ke kulit. Tapi kalau kita panggil janggut dia tebal, tak nampak, cukuplah dia menyelat macam tu sekadar, kemudian dia kalau panjang lagi segitu, disunatkan lagi pula dia basuh semua janggut pula sebagai lebih tanda meyakinkan. Bab wuduk ni nampak remeh, tapi kena ingat, kalau perkara tadi tu tak dibuat dengan elok, bimbang wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang pun tak sah. Maka bagaimana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi tu? Baik. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan diikuti pula dengan basuh tangan kiri. Sunat mendahulukan kanan. Kalau basuh kiri ke kanan boleh, tapi makruh. Maka kita cuba tinggalkan. Dalam kita nak beradab, nak cantik, nak lebih molek, maka jangan buat benda makruh. Kanan ke kiri, tangan. Basuh tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lengan. Lebihkan sikit. Supaya apa? Nak pasti bahagian siku ni benar-benar telah dibasuh. Dan memang dalam satu hadis Nabi SAW ada disebutkan, golongan yang mana melebihkan wuduk atas sikit pada siku, sampai kalau yang kaki atas daripada buku lali itu sampai ke pertengahan betis. Tak ada masalah. Dengan syarat jangan sampai bazir air. Basuh. Bukan kita nak siram macam pilih bomba. Basuh sampai ke atas sikit. Baik. Dan baca doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepada catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalau dapat catatan di sebelah kanan ataupun diambil dengan tangan kanan, maksudnya itu adalah catatan yang menunjukkan dia berjaya. Diberikan kejayaan oleh Allah, insya-Allah, mudah-mudahan masuk ke dalam syurga. Dan ketika mana membasuh tangan kiri, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepadaku akan catatan amalanku di tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Ini semua tanda-tanda yang tak selamat di akhirat kalau dapat sebelah kiri. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan. Dalam mazhab Syafi'i, wuduk menyapu sebahagian kepala sudah memadai. Hatta iktibar pada 3 helai rambut pun sudah memadai. Mana-mana bahagian yang kita panggil kepala. Tapi sunatnya kita sapu seluruh kepala. Itu sunat. Kalau nak sapu seluruh kepala, boleh kita buat ni ke belakang, ke depan balik. Kalau ada dua tangan lah macam ni, dan ke depan balik. Tak ada masalah. Yang penting bahagian kepala tadi itu adalah disapu. Kalau tak ada rambut, dah pun nama bahagian kepala, maka tak ada masalah kalau tak ada rambut. Jadi kalau rambut adalah di atas bahagian kepala, basuh situ. Baik. Membasahkan kedua tanganmu. Dia sapu, bukan basuh. Maksud kalau sapu tu, nak tahu mana beza sapu dengan basuh. Kalau basuh, kita tak ada air dekat kita punya ni, kemudian kita basuh dengan anggota tadi dengan air. Tapi kalau sapu, cukup kita tak ada tadah, kita basahkan tapak tangan kita tu dan kita lalukan pada anggota yang dinamakan sapu tersebut. Baik. Jadi sunatnya bila kita basuh ni ke belakang, kemudian ke depan balik. Kemudian ketika membasuh kepala, berdoalah Allahumma ghashini birahmatika wa unzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilla arshika yawma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepadaku berkatmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik. Habis bab sapu kepala, adab dia dengan doa dia.
Kita pula terus. Kemudian kau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru. Air yang baru, bukan air yang berbaki di tangan selepas menyapu kepala. Jadi basuhkan balik tangan kita tersebut dengan air yang baru. Kemudian kita sapu kedua telinga. Masukkan kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu, maka kau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan baca olehmu. Jadi cara dia masuk sini, tak? Ni masuk sini. Ni basuh dalam, ni basuh luar. Ni masuk sini, tarik dalam, ni tarik luar. Yang mana basuh luar dan dalam. Dan telinga ni bukanlah anggota yang jadi rukun, sunat. Tapi biasanya kita tak tinggal sebab benda tu kita dah basuh muka, basuh kepala, maka memang dekat sangat telinga tadi, tak basuh lagi macam rasa tak ada telinga pula kan. Jadi dia bukan wajib lah, bukan rukun. Tak basuh pun masih sah wuduk, tapi dia sunat dan elok kita basuh. Bukan basuh, sapu telinga. Telinga kita sapu macam kepala. Baik, dan masa kita sapu telinga, doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar satu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, pendengarkanlah akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang yang baik. Ini semua doa kita, anggota yang kita basuh, anggota yang kita sapu, kita mohon kebaikan daripada segala-galanya. Hebat Islam ni tuan-tuan. Baik. Kemudian sapulah tengkokmu dan baca olehmu. Ni sapu sini, ambil sapu bukan basuh, sapu. Basahkan balik tangan, sapu sini. Sini, tengkok. Ni sunat. Sunat saja. Elok buat. Kalau boleh buat. Kemudian baca Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlali. Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkokku ini daripada api neraka dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Selesai daripada itu, kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri, menyempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku lali. 2 buku lali sampai kepada 2 buku lali. Kalau boleh lebih, disunatkan lebih juga. Dan pastikan jari-jari ibu kaki kita tadi itu kita selati dia supaya apa? Tak ada tempat yang tertinggal daripada terkena air. Ni contoh kaki kita kan ada ibu jari kaki, jari-jari kaki. Ini tangan lah, contoh saja. Jadi pastikan kita masukkan jari. Macam ni pun boleh, ataupun satu-satu kita kuih satu-satu pun boleh. Jadi ini antara kita panggil nak memastikan, takut sebab jari kaki kan dia rapat-rapat, ketat-ketat kan biasa. Takut ada bila kita hulur kaki gitu je, nanti bimbang air tak terkena. Air tak masuk kat celah-celah kaki. Dan pastikan bahagian buku lali itu kita sunatnya lebihkan sikit, dan kita pastikan depan belakang ukuran buku lali itu kena. Kerana Nabi pernah bersabda, wailul lil aqab, celakalah bagi buku lali, pemilik buku lali. Sebab apa? Ada Nabi lihat seorang tu ambil wuduk je gitu kaki dia, sedangkan tak bersih, tak sempurna basuhan sehingga ke tahap buku lali. Maka kalau tak sah semayang dia, tak sah. Sebab basuh kaki hingga buku lali adalah rukun. Dan ketika mana membasuh kaki yang kanan, doa dia Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian sirat mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Dan ketika mana membasuh kakimu yang kiri, doa dia Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirati finnar yauma tadhillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratil mustaqim di hari kiamat kelak tu, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang munafik semua akan dihukum azab masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Bahkan orang yang munafikin adalah berada di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Allah Ta'ala sebut. Mudah-mudahan kita terelak daripada termasuk dalam golongan tersebut. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu. Ni yang dikatakan sunat atas daripada buku lali, supaya biar sempurna sungguh anggota wuduk kita tadi itu yang jadi rukun, iaitulah basuh kaki hingga ke buku lali. Sunat. Sunat. Apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka angkat penglihatanmu ke langit dan baca. Ni doa selepas kita mengambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana. Tambah sayyidana pun boleh, tak ada masalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta al-amiltu su'an
Wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni tambahan. Ada yang tak baca, nak baca pun boleh, tidak ada masalah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Selalu sampai macam tu. Wa ja'alni suburan syakura wa ja'alni udhkuruka dhikran kathira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ni doa selepas ambil wuduk. Biasa kalau kita ambil wuduk, antara selepas kita ambil wuduk, doa yang simple, selepas kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahirin wa ij'alni min ibadikas salihin pun boleh, tak ada masalah. Maka sesiapa yang membaca doa selepas ambil wuduk ini pasti akan keluar segala dosa daripada segala anggotanya dan dicop ke atas wuduknya dengan cop, maksudnya diterima insya-Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arash, maksudnya amalan insya-Allah diterima. Maka sentiasalah berwuduk tadi, bertasbih kepada Allah dan tulis sebagainya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. Sebab itu kalau tidak ada apa-apa masalah, makruh untuk kita mengeringkan air basuhan pada anggota wuduk, kerana titisan-titisan daripada basuhan wuduk tadi itu menghapuskan dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil terutamanya. Tapi kalau ada keperluan, contoh tempat negara atau kawasan yang dia punya cuaca dia yang suhunya kering, kalau kita tak lap terus, tak mengeringkan tadi itu, boleh menyebabkan penyakit ataupun kemudaratan, maka dilap. Tapi kalau dalam keadaan biasa, biarkan. Selagi mana dia tidak menimbulkan masalah ataupun dalam keadaan kita panggil yang biasa saja. Sebab titisan air daripada basuhan anggota wuduk tadi itu menghapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan kata Imam Ghazali, tinggalkanlah 7 perkara di bawah ini ketika berwuduk. Apa benda perkara yang perlu tinggalkan? Mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Lepas berwuduk kita kibas dulu. Habis menyebabkan apa? Terkena orang lain basah, jadi basah tempat bawah, yang tempat yang tak sepatutnya, maka kita tinggalkan. Apatah lagi kalau benda tadi itu melibatkan air yang baru pula, menjadi pembaziran, maka ini makruh. Menamparkan air ke muka dan kepala, kita tampar, macam tampar gitu, macam main. Kita suruh basuh, bukan suruh tampar, macam ambil tampar. Ni makruh. Yang ketiga, bercakap-cakap ketika berwuduk. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Kerana apa? Boleh terjadi pembaziran. Ni tinggal belaka 7 ni sebab makruh. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Dia basuh lagi, guna air banyak lagi sebab dalam keadaan was-was. Ni kita buat dalam keadaan makruh. Syaitan yang mengganggu orang sedang wuduk namanya walhan. Walhan, bukan Wuhan. Wuhan tu daerah China, tempat yang kita suspek permulaan COVID-19 lah. Ni walhan, nama dia. Yang keenam, berwuduk dengan air musyammas. Jangan, air musyammas ni air yang terkena cahaya matahari menyebabkan panas, dan dia berada dalam bekas panas di negeri yang panas pula, kerana dia boleh menyebabkan penyakit sopak. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga, menyebabkan tadi itulah, air tadi itu kesan panas dan seumpamanya. Maka 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwuduk. Disebutkan dalam hadis, innaman dzakarallaha inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yathurhu minhu illa ma asabahul ma. Sesungguhnya siapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah sucikan jasadnya semuanya, tetapi siapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena airnya sahaja. Jadi dalam wuduk pun permulaannya disunatkan untuk kita membaca basmalah. Seterusnya, adab yang keempat, adab mandi. Apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali, dan tanggalkanlah segala kotoran daripada badanmu, yakni kotoran yang boleh menyebabkan terhalang air terkena ke kulit. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk solat, berserta dengan segala doa-doanya, dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Basuh kaki lah sekali, supaya apa? Habis tu dikira kita mengangkat wuduk sekali. Apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat menghilangkan hadis junub, dan kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan. Sunat, mulakan sebelah kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri. Gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu dan selat-selati rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Contoh, ketiak, berlipat-lipat ketiak, celah kangkang, di antara punggung papan tu.
Minta maaf sebut punggung papan tu kan, dia macam tersembunyi, maka kena pastikan air tadi itu sampai ke situ, kita basuhkan. Sebab itu di antara, kalau orang-orang dulu sebut, dia suruh kita cangkung supaya air yang bawah tu, bahagian celah kelangkang kita yang belakang sikit tu, air tu dapat dialirkan ke sana, dibasuh ke sana. Kalau tidak, air tak meratai seluruh anggota tubuh yang zahir, maka tak sah kita punya mengangkat hadas besar, mandi junub tak sah. Tu ya. Dan janganlah sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas wuduk tadi, dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Kalau tersentuh, ulang wuduk je lah. Bukan kena ulang hadas besar, ulang wuduk saja. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi besar lah, mandi junub, ialah pertama niat. Niat pada permulaan air tadi. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan jika ada. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Pastikan tempat-tempat yang zahir, tempat-tempat yang terlipat, di ketiak kita, celah papan punggung kita, bawah kelangkang kita yang dalam sikit, dekat dengan lubang dubur kita tu, itu kena pastikan air tadi tu diratai. Kalau ada rambut yang tebal, kalau ada janggut yang tebal, bulu-bulu sekian mana, maka pastikan air tadi tu dapat dikenakan, disampaikan. Dan perkara yang wajib dalam wuduk. Wuduk ada 6 lah. Pertama, niat, basuh muka, membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali. Dan yang keenam adalah tertib. Selain daripada itu, hukumnya sunat muakkad dan kelebihannya sangat banyak. Pahala yang sangat besar, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya, kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Kita perbanyakkan amalan-amalan sunat, kerana apa? Dengan amalan sunat tadi tu, insya-Allah dia akan menampung segala kekurangan, kelompongan pada amalan kita yang fardu. Baik. Yang kelima, ada adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air, sama ada kerana air tak jumpa air, dah cari tak jumpa air, atau sebab uzur sakit, air ada tapi tak boleh kena pada kita punya anggota, kerana ada luka, kalau kena air boleh memudaratkan, kan? Atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau disebabkan berada di dalam penjara. Ada air kolam depan sana, tapi nak pergi depan sana tu, kita perlu berhadapan dengan sekumpulan haiwan yang liar, maka mudarat, maka tak boleh nak dapat. Ataupun air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu ataupun dahaga kawanmu, dia lebih asas untuk minum, untuk meneruskan kelangsungan hidup, maka air tadi tak boleh nak guna. Sebab kadar tu menjaga nyawa, menjadikan keutamaan ketika itu. Atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada biasa, yang melampau sangat sehingga kita pun tak mampu nak beli. Air pada dia menyebabkan tak dapat nak guna air. Atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau bimbang akan mudarat dirimu apabila kau menggunakan air. Jadi kalau ada 5-6 perkara ini, sama ada air tak ada, ataupun air ada tapi tak boleh nak guna kerana faktor-faktor menghalang atau kemudaratan, maka bertayamum. Maka dalam keadaan ini, bertayamum. Bagaimana nak tayamum? Tunggu masuk waktu solat fardu, kemudian carilah tanah yang baik, debu yang bersih, yang tak bercampur dengan benda lain, yang tak ada najis dan tak bercampur dengan benda lain. Pastikan nak tayamum untuk solat fardu, kena ada syarat-syaratnya, iaitulah pastikan dah masuk waktu baru kita mengangkat tayamum tadi. Tayamum ni dengan debu, tanah yang bersih, daripada campuran yang lain, apatah lagi najis, dengan kita niat, kemudian kita sapu muka kita dan sapu kedua tangan, itu sahaja. Pastikan 2 anggota ni saja. Dan kena pastikan dah masuk waktu baru boleh. Dan tayamum tadi hanya terpakai untuk satu perkara yang fardu sahaja. Maksud kata, habis sembahyang zuhur, dah nak dekat masuk isyak, kita dah berjalan tempat lain, cari pun tak ada lagi. Masuk waktu asar, kita pun tayamum balik. Walaupun kita tak ada buat apa-apa perkara yang membatalkan wuduk, tak ada terkentut, tak ada kita sentuh kemaluan dengan zahir, perut tangan kita tak ada, tetap kita kena ambil tayamum lagi. Sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu, dan jangan kau susah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau tipis, kemudian tanggalkanlah cincinmu. Jadi tak payah nak selit-selit sangat sebagaimana air. Cukup kita tahu ni kadar dah cukup, selesai. Kemudian kalau kat jari kita ada cincin atau ada jam,
yang mana elok kalau yang memang menghalang terus air ataupun debu tadi tu sampai memang wajib tanggal. Tapi kalau dalam keadaan longgar sikit pun afdalnya kita tanggal supaya lebih yakin tak berlaku sebarang perkara-perkara yang tak diingini, iaitu air atau debu tak sampai menyebabkan tak sah. Kadang kau basuh kedua tangan pula, dan juga pastikan jari-jari tu dibuka sikit, supaya debu tadi tu dia tidaklah sampai berkumpul satu menyebabkan nanti bertepek. Baik. Itu sahaja. Maka dia kata apa? Sekali tayamum, sekali solat yang fardu, dan beberapa sahaja yang kau sukai daripada solat sunat. Jadi satu tayamum untuk satu fardu, tapi kalau untuk sunat tak ada masalah. Tu antara kita panggil ni. Maksudnya nak tayamum, yang pertama air tak ada atau memang pasti tak boleh gunakan air. Yang kedua telah masuk waktu. Yang ketiga satu tayamum untuk satu fardu. Itu antara syarat-syarat dia lah. Dan yang keenam, yang terakhir untuk malam ni, kita baca sampai adab yang keenam, adab-adab pergi ke masjid. Dah selesai tadi. Kita nak ke masjid lah pula. Ni kalau boleh ke masjid sekarang ni, tak boleh ke masjid tak apalah. Nanti dah boleh ke masjid, kita jaga balik adab kita. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka solatlah di rumahmu 2 rakaat solat subuh jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat qabliyah. Tapi kalau rumah kita jauh, afdal kita solat sunat qabliyah di masjid, kerana bimbang kita luput nak dapat takbiratul ihram yang pertama. Kita boleh solat qiyamul lail, solat sunat tahajud di rumah, kemudian sebelum masuk waktu subuh kita pergi ke masjid. Dan janganlah engkau meninggalkan solat berjemaah, apakah lagi solat subuh, kerana solat berjemaah itu melebihi daripada solat sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu hanyalah untuk diamalkan. Kalau tak nak beramal, tak nak solat berjemaah, apa tujuan belajar? Apatah lagi solat, kelebihan solat subuh ni banyak. Termasuklah dalam satu hadis, siapa yang menjaga solat isyak dalam keadaan berjemaah seumpama mendapat pahala dia beribadah separuh malam. Dan siapa yang menjaga solat subuh dia berjemaah pula, maka seumpama dia mendapat pahala ibadah, buat ibadah sepenuh malam. Ini antara kelebihan menjaga solat subuh berjemaah. Kalau solat sunat qabliyah sebelum subuh, dia punya kelebihan dia, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, terlebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca. Sambil-sambil kita pergi ke masjid, sama ada jalan kaki ke, naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, kenderaan apa ke, sambil-sambil tu baca Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqil gharibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhrud asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtiqa'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu, dan dengan berkat perjalananku ini sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak atau sombong, dan bukan kerana riak atau sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksa api neraka, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Jadi ini antara doa. Jadi kita menuju sepanjang perjalanan ke masjid, kita mengharapkan keampunan daripada Allah, dan kita mengikhlaskan niat kita, bukan nak bongkak, bukan nak riak, nak tunjuk orang kita ni bagus, tapi kita nak jauh daripada murka Allah dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu. Kita dah sambung adab yang ketiga sampai adab yang ke-6. Nanti insya-Allah akan sambung adab yang ke-7, yang mana berkaitan adab-adab masuk ke dalam masjid pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi izin dan kekuatan dan kelapangan untuk kita meneruskan secara harian, untuk kita khatamkan kitab Bidayatul Hidayah pada 22 April malam. Kerana 23 April, kalau ikut kalender
malam tu kita dah mula tarawih, jadi kita tidak ada kuliah maghrib. Kita akan cuba tamatkan dan khatamkan kitab Bidayatul Hidayah pada 22 April insya-Allah. Sekadar itu saja, minta sama-sama tolong share, kongsi, tularkan video atau pautan ini, dan siapa lagi yang belum subscribe channel YouTube Zuhairi Saiman, tolong sama-sama subscribe. Yang dah subscribe, tolong sama-sama kita sebarkan dan promosikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.